Alright, Assalamualaikum guys, apa khabar dan salam sejahtera. Kemana arah gold sebenarnya? Ataupun kemana arah pair yang you tengok extension tak berhenti, USD index yang terus menguat. So, jadi mungkin persoalan sekarang ialah kemana arah gold sebenarnya, ataupun kemana arah pair yang sebenarnya. Okay, so jadi satu sudut kan, kalau kita tengok, kita tahu ialah kesan dia mungkin disebabkan oleh hyperinflation, kesan dia oleh kesan CPI, Consumer Price Index, ataupun kita tengok kesan ekonomi global, saham teruk dan sebagainya. So macam-macam reason lah kita boleh letakkan guys kan. Tapi poin utama yang saya nak highlight pada you ialah mengenai macam mana kita nak mengawal ataupun macam mana kita nak menguruskan situasi ni untuk membolehkan kita juga still, iaitu yet consistent dan juga make money dalam pasaran yang kita tengok merapu ataupun kita rasa volatility tinggi. Sebenarnya kalau back to 2007, 2008 when I was started back then, saya perhatikan lebih kurang je sebenarnya situasi dia. So maksudnya lah, saya teringat dulu saya trading Euro USD akaun tu $2,000 guys. Saya pakai 0.02 dan akaun tu margin call. Pasalnya saya keep buying, dia turun dan dia tak naik-naik terus guys. Dan ada juga member saya yang masa tu lah trading sekali tu, iaitu dia ni daripada satu sudut dia trading GBP USD dan katanya lah sebab masa tu konsep tu dikatakan ialah apa yang turun pasti naik, apa yang naik pasti turun. Rupanya turun GBP USD sampai sudah tak naik-naik. 2 tahun kemudian tak naik-naik lagi. Daripada 2007, 2010 tak naik-naik lagi. So apa yang saya highlight ialah sebenarnya kawalan ataupun pengurusan tu lagi penting sebenarnya. Sebab sebenarnya daripada teknikal ataupun kita faham itu ini dari segi pasaran. So apa yang saya nak highlight iaitu mungkin kita kena ada beberapa, iaitu dia panggil kita punya state flow. State flow tu maksudnya mungkin dari segi mental kita, dari segi belief kita, mungkin dari segi psikologi kita, di mana kita kena faham ialah kita nak do something dengan pasaran. Kita nak make out of kita nak make opportunity lah. Kita nak take opportunity dalam pasaran. Tetapi kita kena tahu kawalan apa yang sepatutnya kita kawal. So jadi pada saya lah, kita boleh guna semua variable, kita boleh gunakan semua parameter, kita boleh gunakan semua teknik khususnya, ataupun semua PVM ataupun trading plan. Kita boleh guna semua konsep belief dan sebagainya. Tapi apa paling penting ialah kita kena clear cut apa sebenarnya yang kita nak make out of it, kan, make the most of it. So jadi point saya, apa saya kata make out ataupun make most of it, ialah kita more on pada nak pergi pada, iaitu kita punya pengurusan sendiri guys. So pengurusan dia ialah apa yang saya nak you nampak dan juga you buat. Itu saya nak you clear cut dari segi strategi dia. So strategi dia ialah, sebagai contoh, kalau kita kata gold pasaran ke mana, kita back pada basic lah. Kita back pada basic je. You back to basic. Kalau back to basic dalam road TT, kita pergi BB Mastery, kita pergi Stoch Gila, kita pergi Fibo Trend. Tapi point utama ialah you back to basic. So back to basic, apa saya maksudkan ialah you back kepada, iaitu pengurusan untuk you trading dengan secara lebih sistematik. Nah, lebih believe you psikologi dan juga you punya, iaitu filosofi dalam segi trading you. Okay, so jadi sekarang ni kita tengok market gold ni terus turun. So apa nak buat sebenarnya kan? So antara perkara yang you boleh highlightkan pada diri you, iaitu you calculate ataupun you kira dari segi macam, okay, kalau you tengok dia dah sampai support monthly, okay, mungkin you boleh take opportunity daripada first bound, kan. Jadi first bound tu mungkin dia naik terus tinggi, ataupun dia buat 2 second leg ataupun third leg baru naik, kan. Itu standard lah dari segi market structure. Jadi maksudnya kalau kita keep selling sell pun kita kena hati-hati risiko. Jadi pada saya ialah more on kepada scalping punya approach compared daripada buy ataupun entry and hold punya strategi. So tu antara key yang penting untuk you take away. Sebab you kena ingat market dia ada 5 jenis, iaitu sideway break, trending dan juga corrective dan juga extension. Sekarang kita pakai extension guys. Bila of course apa extensionnya? Extension tu maksudnya lah dah sampai time frame besar, weekly, monthly, dia keep terus lagi. Biasanya ini keadaan disebabkan oleh faktor ekonomi yang luar biasa lah, faktor luar biasa. Dan kita boleh tengok pasaran kripto juga betul-betul turun ke bawah. Tapi saya believe kripto akan naik guys. So saya still juga positif dengan kripto. Walaupun saya bukan hardcore dalam invest kripto. Invest tu maksudnya ialah bukan saya trading saya beli kripto. Jadi saya juga hardcore daripada tu. Tapi saya tak banyak, saya mengaku. Cuma saya mungkin akan ambil opportunity untuk buy some kripto juga, as simple as Bitcoin, Doge ataupun Shiba ataupun dan lain-lain lah. Okay, so jadi antara key utama ialah saya nak you highlight ialah dalam pasaran uncertainty. Okay, so back balik kepada pergerakan gold. Adakah gold akan naik ataupun terus turun? Okay, kalau kita tengok back pada chart okay, obviously saya cakap ni dalam kereta, so tak ada chart lah.
So you tengok chart kalau you tengok pada monthly punya graph, last dia turun dan tak naik lah pada back 2007 kalau you ingat. Tapi 2007-8 ialah masa tu market selam, pada sama juga ialah ekonomi sedang regenerate back to 2011 kan. Jadi pada tu you tengok lah gold turun gila-gila sebab ekonomi lebih baik. Cuma pada masa tu dia tidak ada masalah ataupun problem seperti sekarang. Contoh sekarang ni ialah USD index melampau. Lepas tu you tengok kita juga pasca Covid kan, kita juga ialah mengalami dari segi pelbagai angle lain. Contohnya ialah sekarang influenza dan sebagainya, market uncertainty, market turbulence. Saya tetap berpandangan iaitu gold tetap menjadi pilihan. Ini pandangan peribadi guys, gold tetap menjadi pilihan. Jadi pada saya lebih berhati-hati. Saya takkan keep selling gold walaupun ekonomi lebih baik. Dan saya takkan juga ialah keep buying satu pasal saya tahu ialah dia boleh extension, ada macam tu. Tapi kalau dari segi positif way, saya percaya gold akan bounce balik. Itu kepercayaan saya lah. Okay, bounce balik dan dia akan menguat balik sebab market turbulence guys, market uncertainty. Jadi saya ada kepercayaan kat situ. Cuma dia kena tunggu ialah low yang sesuai. Dalam kes ni ialah mungkin pada black line iaitu MA 50 pada monthly, dan juga ialah pada low yang seterusnya lah. Jadi dan perkiraan saya ialah dia akan naik kan, retrace, kemudian akan turun new low, kemudian dia akan naik lagi untuk buat new high. Itu pandangan saya buat masa ni lah. Tapi dalam kes ni kalau kita cerita, coach, itu pergerakan monthly. Ya, sebab tu kata kita kena smart. Kita kena tunggu market, kita kena sabar, tunggu setup, dan juga kita tunggu ialah family setup kita. Dan kalau dan tak ada masalah pun kalau you nak away sebenarnya kan. Tapi saya still take opportunity lah. Sebab scalping saya nampak dari segi break down berlaku, dan kita obviously kita nampak hari ni lebih new low. Dan saya tunggu untuk, kalau you ada position, you cari net. So point saya nak simpulkan kat sini, you sendiri kena aware. Kalau you tak ada position, apa you nak buat? Okay, kalau you tak ada position, apa you nak buat? Kalau you ada position tengah floating, apa you buat? Kalau you ada position profit, apa you buat? Kalau you ada satu layer, so plan tu yang kena ada. Itu yang membantu you sebenarnya. Sebab entry bukan isu dia guys. Of course you boleh belajar bukan entry atau so called sharp entry, tapi lah exit itu sangat main peranan penting. Exit tu yang menentukan you sukses atau tidak kan. Katalah dua-dua buy ataupun dua sell, dia tidak seperti semua orang akan profit ni. Sebab exit yang main peranan guys. Alright, jumpa lagi. Dan please komen bawah ni kalau ada apa-apa you nak share dengan saya, supaya saya boleh come up dengan solution dan juga bantu you untuk trading akan datang. Okay, jumpa lagi guys. All the best dan salam hormat. Semoga berjaya dan selamat trading.